Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak PG125, apa kabar semuanya pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Okay. Jadi kita berada dalam waktu belajar berkonsepkan PDPR. Jadi itu bukan adalah alasan untuk kita tidak belajar. Kita gunakan apa ruang dan peluang yang ada. Sekurang-kurangnya kita belajar. Kita kena aktifkan otak kita supaya kita tidak menjadi lost generation. Okey, jadi untuk hari ini tajuk kita akan kita belajar ialah bidang-bidang dalam pertanian dan juga peluang pekerjaan dalam pertanian. Ya, sebelum kita pergi lebih jauh, suka untuk cikgu terangkan terjemahan ayat Al-Quran. Dan tidak suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Surah Hud ayat 6. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran telah menyatakan tentang peri pentingnya pertanian dalam kehidupan manusia. Jadi binatang-binatang tu pun ada rezekinya dan diturunkan rezekinya mungkinlah melalui air hujan dan juga kamu sebagai manusia yang membela ternak-ternakan tu. Perkataan rezeki ni banyak dia punya banyak dia punya penjelasan. Salah satunya adalah dengan kamu menternaknya ataupun membelanya. Okey. Jadi bidang-bidang dalam pertanian kita cuba lihat. Terdapat dua bidang dalam pertanian iaitu tanaman dan ternakan. Okey, bidang tanaman. Antara tanaman yang boleh ditanam ialah kita tengok sini buah, ni getah, kelapa sawit, sayur, teh, padi, kelapa, koko dan ladi hitam. Ini contoh je. Boleh cari contoh yang lain lagi. Tapi ini contoh. Cikgu tuliskan, cikgu pindahkan dalam bentuk graf ni dalam bentuk tulisan. Okay, kita tengok ni bidang tanaman. Ada buah, getah, kelapa sawit, sayur, kelapa, teh, padi, koko dan hitam. Ini adalah ejaannya. Okey. Kita masuk yang kedua pula. Bidang tanaman. Bidang dia ialah ternakan. Kegiatan menternak ini boleh dibagikan kepada dua bahagian iaitu ternakan darat dan ternakan air. Ternak ni ada dua. Antara haiwan yang diternak di darat ialah seperti lembu, kambing, kerbau dan ayam. Ternakan seperti ikan, udang, kupang dan kerang pula diternak di air. Contoh ni, lembu, kambing, kerbau, ayam. Ini contoh saja. Kamu boleh cari contoh yang lain lagi. Tak semestinya dengan contoh. Kalau ada soalan bertanya ke kamu, tak semestinya ini sebagai contoh saja. Kamu boleh nyatakan contoh yang lain. Okay, ini contoh ternakan di air. Ini ikan, udang, kupang dan kerang. Sebagai contoh sebelum ni, cikgu Min ambil tahu antara ternakan yang memberi pulangan yang besar ialah kambing dan juga udang. Nampak ni. Ada orang bela udang, udang galah, udang harimau. Harga udang tu mahal. Sekilo boleh jejak sampai RM60. Okay. Kalau kambing pula pun sama, sekilo pun RM60. Nampak? Harga ni mahal sebab cara membelanya pun sukar. Okay, jadi cikgu pindahkan dalam bentuk ejaan. Itu bidang ternakan. Ternakan di darat. Kamu boleh lihat kat sini lembu, kambing, kerbau, ayam. Ternakan air pula ikan, udang, kupang, kerang. Okay. Ini ternakan-ternakan yang boleh kamu pilih lah untuk kamu sekiranya kamu berminat dalam bidang pertanian. Okey, kita pindah seterusnya. Peluang pekerjaan dalam pertanian. Sebelum ni kita ada sebut tentang peluang pekerjaan. Tapi hari ini kita akan menjurus lebih mendalam lagi. Kalau dalam bidang pertanian ni kita akan bahagikan kepada tiga ni. Kita tengok dia punya peranan dia, pengeluaran. Bahagian pengeluaran. Peranannya terlibat dalam pengeluaran hasil pertanian. Contohnya pengusaha, pekebun, petani, peternak. Ini senang kata, ini adalah peringkat pertama. Dia yang mengeluarkan sayur ke, yang tanam sayur, yang bela kambing, yang ternak kambing, lembu. Okey. Dia menghasilkan bahan makanan atau bahan mentah. Ini pengeluar pertama ataupun peringkat pertama. Okey, peringkat kedua, perkhidmatan. Memberi perkhidmatan kepada pengeluar supaya dapat mengeluarkan hasil maksimum. Contohnya, pegawai pertanian, pegawai penyelidik, ahli veterina, pegawai pemasaran. Contoh, cikgu ambil pekebun ni, dia tanam sayur,
kubis. Okey, sayur kubis dia mengalami masalah diserang penyakit. Jadi pegawai pertanian akan datang membantu dia dari segi memberi nasihat. Contohnya memberi racun yang bersesuaian, kaedah nak beracun ke, kaedah membaja supaya pekebun ataupun petani tadi dapat mengeluarkan sayur kubis ni dengan lebih banyak. Okey. Seterusnya ialah sekiranya dia bela kambing. Kambing dia diserang oleh penyakit. Okey, jadi ahli veterina ni akan datang memberi bantuan perubatan. Dengan syaratlah dia kena daftar lah. Seorang penternak ni dia kena berdaftar dengan agensi seperti Fama ke ataupun pejabat pertanian ke kan. Nanti dia dapat bantuan tu. Satu lagi, kalau sebagai seorang pengusaha ataupun pekebun penternak ni, dia perlukan seorang pegawai pemasaran untuk membantu dia memasarkan hasil jualannya. Kalau kita sendiri tanam, kita sendiri nak jual, susah sebab orang tak tahu. Jadi kita perlukan pegawai pemasaran. Dia akan tolong memasarkan hasil pertanian kita. Itu kita panggil dia peringkat kedua, perkhidmatan. Peringkat yang ketiga ialah pembuatan. Memproses hasil pertanian dengan menukarkan hasil pertanian kepada barang lain. Contohnya pengilang padi, pengilang proses kelapa sawit, pengilang barangan kulit. Okey, kalau pada peringkat pertama, seorang pekebun ataupun petani tadi dia mengeluarkan contoh padi. Okey, dia tanam padi. Bila dia dah tanam padi, dia akan melalui orang yang kedua ni, peringkat kedua. Jadi mungkinlah ada bantuan pegawai pertanian ke apa kan. Jadi bila pegawai pertanian atau pegawai pemasaran ni membantu dia, dia dapatkan satu lagi proses ialah pengilang. Dijual kat sini pula. Pengilang padi ni. Pengilang padi ni akan memproses padi untuk menghasilkan beras. Sama juga dengan kelapa sawit. Kelapa sawit tu kamu dah tuai kelapa sawit kamu kan. Dah tuai, lepas tu kamu panggil lah pegawai pemasaran, dia akan bantu kamu untuk mengambil hasil kutipan kamu. Kemudian dia akan hantar pada kilang proses kelapa sawit. Barulah boleh jadi minyak ke, sabun ke, lotion ke apa kan. Tu ya, pembuatan. Faham ya? Jadi cuba kita lihat sini. Peluang pekerjaan dalam sektor pertanian melibatkan ramai tenaga mahir. Khasnya yang terlatih dalam aspek penyelidikan dan pembangunan. Okey, bukannya kerja dalam bidang pertanian ni leki-leki. Kamu kena berhadapan dengan bau tai lembu ke, baja tai lembu ke, baja tai kambing ke. Dah memang nama dia baja, memanglah busuk, mana dia baju wangi. Kalau nak baju wangi, kamu jangan kerja sebagai seorang petani. Kamu kerjalah tempat lain. Tapi hasilnya lumayan. Okey, kalau kita tengok ni, pengeluaran. Peranan dia, kita tadi terlibat dalam pengeluaran hasil pertanian menghasilkan bahan makanan atau bahan mentah. Inilah contoh pekerjaan dia, pengusaha tanaman, peternak haiwan. Perkhidmatan pula, memberi khidmat pada pengeluar supaya menggunakan hasil yang maksimum. Contohnya pegawai pertanian, pegawai penyelidik, ahli veterina, guru dan arkitek landscape. Ini pun adalah tambahan ni. Okey, pembuatan pula. Peringkat ketiga, memproses hasil pertanian dengan menukarkan hasil kepada pertanian pada barang lain yang berguna. Tu pengilang padi, pekerja kilang, memproses getah atau minyak kelapa sawit. Ataupun kalau nak senang lagi, cikgu boleh bagi contoh nenas. Okey, nenas ni ditanam petani bahagian peringkat pertama pengeluaran. Tapi bila tiba kat bahagian perkhidmatan, dia akan bagi dekat pegawai pemasaran. Pegawai pemasaran ataupun pegawai pertanian ni dia akan halakan ke peringkat yang ketiga, iaitu ke bahagian pembuatan. Jadi masuk ke kilang nenas. Kilang nenas tu akan proses, jadilah nenas tu jadi jam yang macam kamu makan pada hari ini. Okey. Jadi itu sahaja. Tamat sudah kita punya bab pertama. Kejap. Ada kerja nak kena buat lepas ni. Jangan lupa. Okey. Sehingga itu, kita bertemu lagi di lain waktu. Cikgu sudahi pembentangan cikgu ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.